Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma idfa'anna min kulli waba'in wa bala'in wa fitanin fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wasihah wassalamah birahmatika ya arhamar rahimin. Sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari yang pertama kita berada dalam perintah kawalan pergerakan. Yang masing-masing jangan kita keluar sembrono duduk di dalam rumah, keluar melainkan ada perkara yang mustahak saja. Yang mana perintah larangan kawalan pergerakan ini bermula daripada 18 Mac sehinggalah 31 Mac 2020. Diharapkan dengan perintah kawalan pergerakan ini mampu menyekat penularan wabak COVID-19 supaya mengurangkan kes-kes dan nanti menatijahkan suatu keputusan yang positif yang ke arah lebih baik. Dan kita harapkan rakyat Malaysia semua sekali mempunyai kesedaran ini supaya perkara ini dapat disegerakan dari sudut natijah positif yang ingin dicapai, memandangkan kita pun sudah nak menghampiri Ramadan. Tak lama lagi, mudah-mudahan kita akan sambut Ramadan dalam keadaan yang aman, sejahtera, sihat, bebas daripada wabak, bebas daripada penyakit-penyakit dan bebas daripada fitnah-fitnah yang memudaratkan kita. Baik. Untuk kali ini video yang pertama sempena dengan kita kuarantin, sukarela self quarantine kita di rumah, melainkan pada perkara mustahak yang tak dapat tidak nak dielak, itu pun dengan langkah berjaga-jaga. Saya nak mengajak untuk kita merenung tentang apa yang disebutkan sebagai pahala solat berjemaah di rumah. InsyaAllah kita tetap mendapat sebagaimana pahala kita solat berjemaah di masjid sebelum pada ini. Apabila larangan datang daripada pihak berkuasa, diperkenankan titah daripada sultan-sultan yang menjadi ketua agama bagi negeri-negeri yang diperintah dan disampaikan oleh Majlis Agama Islam negeri masing-masing untuk penangguhan sebarang aktiviti, program hatta solat berjemaah fardu dan juga solat Jumaat di masjid-masjid, di surau-surau, musala-sola, untuk nak mengelakkan perhimpunan yang besar supaya tidak berlakunya penularan wabak COVID ini. Ia sebenarnya suatu perkara yang bukan mudah pada asalnya nak diterima oleh mereka yang sudah melazimi solat berjemaah. Kan? Bagi mereka yang jarang-jarang melazimi ataupun on off dalam solat berjemaah ni, dia tak rasa apa sangat. Tapi bagi mereka yang memang betul-betul jaga solat berjemaahnya, sudah pun terasa kemanisan dalam hatinya, duduk di rumah Allah, beriktikafnya, dapat solat sunat tahiyatul masjidnya, solat berjemaah yang dalam keadaan sekian ramainya, dengan pahala-pahala yang banyak daripada hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang berkenaan dan kelebihan di masjid, solat berjemaah di masjid dan seumpamanya, maka ia bukan mudah. Tapi dalam masa yang sama, kita beramal dengan ilmu. Kita beramal dengan panduan ilahi. Sama ada daripada dalil Quran Sunnah dan juga daripada bimbingan para alim ulama' dalam membawakan ijtihad mereka. Kita bukan beramal dengan emosi, semangat. Sehingga menyebabkan apabila berlakunya larangan, itu menyebabkan kita tak dapat dia ikut kerana semangat emosi kita semata-mata. Jadi tuan-tuan sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan bersedih. Dan kerana apa? Secara asasnya apabila larangan ini dikeluarkan,
supaya memastikan masjid surau musola ni tak menjadi medium tempat penularan wabak ini, agar nak membendung lagi supaya tidak bertambah hanya kes dijangkiti, orang yang dijangkiti. Pertama sekali, bila kita bincang bab pahala dan bab fadilat tentang suatu ibadah, kita kena ingat memberikan pahala, menjanjikan suatu fadilat tentang ibadah tadi, itu adalah hak Allah, urusan kerja Allah, dan kita diminta untuk melaksanakan ibadah. Sama ada fadilat tadi disebut secara jelas ataupun tidak, tapi asasnya kehambaan kita semata-mata mentaati perintah Allah dan melarang dan menjauhi meninggalkan perkara larang. Itu adalah satu perkara yang sangat basic sekali. Adapun urusan Allah tentang pahala fadilat, kita serah kepadanya. Namun kita yakin dalam i'tiqad kita Ahlussunnah wal Jamaah pun, apabila Allah Ta'ala memberikan suatu balasan ganjaran kebaikan, maka dia memberikan dengan ihsan, rahmat dia akan menambahkan lagi. Dan secara basicnya, apa sahaja kebaikan dalam Islam yang dilakukan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang membawa datang satu kebaikan, maka baginya ganjaran 10 kali ganda. Maka jangan bimbanglah. Dan yakin Allah Ta'ala Maha Pemurah dan dia memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka walaupun sekali kita bersemayang di rumah kerana ada kekangan, ada keuzuran syar'i, dan kerana itu ada perintah daripada ulul amri ketika itu, kerana adanya perkara yang masyaqqah, perkara yang kesukaran yang memang muhaqqiqan lil khauf, yang benar-benar mendatangkan kebimbangan, ketakutan untuk kita berjaga-jaga. Bahkan ia melibatkan perkara nyawa, daruri, hifzun nafs, bukan perkara yang sangkaan ataupun perkara yang hanya melibatkan harta benda sedikit, tapi sampai ke tahap nyawa. Dan kita Malaysia ni pun semalam dilaporkan catatnya sudah dua kematian. Dah, ini suatu perkara yang cukup serius. Bahkan kalau di negara luar, ada di Itali yang kritikalnya, sebelum ni di Korea, dan pemulaannya di Wuhan, China, serta di beberapa tempat yang lain, sungguh dahsyat. Dah, jadi Malaysia pun bukan lagi perkara yang remeh. Dah, apatah lagi telah tercatat 2 kematian. Seorang daripada yang pernah menghadiri istimak di Seri Petaling, seorang lagi paderi di Kristian yang pernah ada penyakit kronis pada ni, dengan usia dia pun tak berapa muda. Apabila terkena simptom ni, maka menyebabkan takdir Allah mati dengan sebab coronavirus. Jadi ibadah kita ni, apa sahaja bila kita al-khudu', kita tunduk dan patuh, wa tazallul, kita menghinakan diri kita hadapan Allah, apa sahaja ibadah, kita kena ingat balasan baik daripada Allah itu basicnya Allah Ta'ala balas dengan rahmat, kasih sayangnya dilebihkan lagi. Basic, itu basic. Dan apatah lagi kalau Allah Ta'ala nak menggandakan lebih daripada itu, adalah urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita memohon dan kita mengharapkan daripada Allah. Yang keduanya, dalam Islam ni cukup mudah. Apabila suatu azam dan niat tadi dah tercetus untuk buat satu kebaikan, pun sudah dikira pahala dah. Kita nak niat kita nak ke masjid, tapi tak dapat kerana ada keuzuran syar'i, ada perintah yang mesti kita taati. Maka dengan niat itu pun telah membolehkan kita dapat pahala. Dan bila kita buat pula, dapat pahala pula. Maksudnya banyak pahala. Kerana niat kita memang tekad, tapi kita menghormati larangan tadi sebagai satu perkara yang juga perintah daripada petunjuk agama, supaya kita nak mengelakkan daripada berlakunya berjangkit dan dijangkiti. Nabi SAW bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai', sesungguhnya Allah Ta'ala telah mencatatkan, merekodkan segala kebaikan itu bagi tiap-tiap sesuatu. Thumma katabal hasanati wasayyi'at, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mencatatkan kebaikan, mana satu kebaikan, mana satu yang tak elok. Thumma bayyana dzalik, kemudian diperincikan lagi, faman hamma bihasanatin, siapa yang berazam, berniat nak buat satu kebaikan, falam ya'malha, tapi dia tak mampu nak buat, kataballahu indahu hasanatan kamilah, tetap Allah Ta'ala tulis baginya satu kebaikan kamilah, yang sempurna. Wa in hamma biha, dan jika dia berniat, berazam nak buat baik, fa'amilah, diberikan izin, berkemampuan nak buat bendanya, kataballahu indahu, Allah menulis di sisinya asyara hasanat, 10 kali ganda kebaikan.
ila 700 dha'fin, sehingga digandakan sehingga 700 ila adha'fin kathirah, sehinggalah berganda-ganda. Jadi dengan niat sahaja pun sebenarnya dah dapat pahala. Niat memang sungguh nak pergi, tapi sebab ada kekangan, ada larangan, bukan main-main, maka tetap dapat pahala. Jadi itulah yang mengembirakan kita, walaupun suasana berada dalam bangunan masjid itu kita tak merasai, tapi dalam Islam ni cukup mudah. Islam ni praktikal, Islam ni dah nak mempermudahkan. Dah, yang penting manusia tu niatnya betul, amalan dia tadi tu tepat. Dan yang ketiganya adalah Nabi pernah sebut, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mendapat naungan perlindungan daripada Allah pada hari tidak ada naungan hari yang lain melainkan naungan daripada Allah. Dah ada 7 golongan, imamun adilun, dah pemerintah, pemimpin yang adil, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, orang muda yang membesar dalam keadaan mengabdi kepada Allah, dan di antaranya juga adalah warajulun qalbuhu mu'allaqum bil masajid, dan orang atau pemuda yang hatinya sentiasa terikat di masjid. Makna katanya apa? Sekalipun jasad kita, tubuh badan kita tak mampu nak pergi ke masjid kerana terdapat kekangan halangan tadi, hati kita senantiasa teringat masjid. Maka mudah-mudahan insya-Allah kita mohon kepada Allah, kita termasuk dalam golongan salah satu 7 pada golongan rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Hati kita ingat ke masjid, tapi kerana tempoh penangguhan ni kita sabar. Tapi hati kita tak pernah lekang daripada mengingati masjid, rumah Allah. Alangkah sedihnya, memang sedih sunyinya masjid. Kita umat Islam mengimarahkan masjid, cuba memeriahkan masjid dengan kehadiran masyarakat umat Islam, pelbagai aktiviti, kuliah, solat, aktiviti kemasyarakatan dalam kita menjadikan masjid one stop center. Namun dalam keadaan sekarang ni terpaksa kosong, melainkan hanya beberapa individu yang untuk menjaga syiar agama Allah secara khusus. Contoh Imam Bilal Syiah lah yang beroperasi. Tapi untuk ramai ni tak mampu. Tapi hati kita ada. Sebab itu disebut rajulun qalbu, hatinya mu'allaqum bil masajid, masih terikat di masjid-masjid. Dan yang keempatnya, kita lupa kadang-kadang ada ibadah yang kita tak merasai ibadah, iaitu ibadah berada di bawah kepimpinan. Ini ibadah. Dan apabila arahan itu datang daripada ulil amri, dan kalau yang melibatkan agama ni, mengikut negeri-negeri, raja-raja dan sultan-sultan lah, menitahkan, mengeluarkan keputusan kerana faktor yang ada keuzuran syar'i, yang muhaqqiqan lil khawfi, yang memang pasti ada kebimbangan, dan melibatkan perkara daruri hifzun nafs, dengan rekod-rekod daripada ahlul zikri, orang yang dalam bidang dia, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, orang yang dalam pakar perubatan dah membentangkan perkara tersebut dengan cadangan mereka, alternatif mereka, demi maslahat yang lebih besar, untuk nak menolak mudarat daripada berterusan semakin teruk. Maka sultan, raja sebagai ketua bagi agama Islam negeri mereka, suatu negeri itu yang mereka tadbir, mereka arahkan, dan tak cakap syarak, kerana ada faktor-faktor yang telah disebutkan tadi. Kita rakyat yang berada di bawah, kita taat. Kena ingat Nabi SAW kata apa, yang mana hadis daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, man ata'ani faqad ata'allah, wa man asani faqad asallah, wa man ata'a amir faqad ata'ani, wa man asa al-amir faqad asani. Riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang mentaati perintah aku, Nabi sebut, maka dia telah mentaati Allah. Siapa yang telah melakukan perkara yang melakukan maksiat, mendurhakai aku, maka dia telah mendurhakai Allah. Dan siapa yang mentaati amir, pemerintah adik itu, maka dia telah mentaati aku. Maka siapa yang mendurhakai pemerintahnya itu, maka dia telah mendurhakai aku. Jadi ingat, sepanjang kita di Selangor, ditah daripada Sultan Kenyataan Akhbar Duli Yang Mulia, Maha Mulia Sultan Selangor,
yang keluar pada 17 hari bulan, menitahkan bermula 17 hari bulan sampailah diambilnya sebulan 17 April. Melainkan kalau ada beberapa perkembangan dia akan keluar yang lain, tapi setakat ni sebulan itu kita taati perintah tersebut. Sepanjang itulah kita mendapat pahala. Kita tak pergi ke masjid pun dapat pahala. Sebelum ini tak ada larangan, kita pergi ke masjid dapat pahala. Dan sekarang ini kita berada dalam tempoh larangan, kita tak pergi ke masjid kerana mentaati pemerintah pun dapat pahala. Jadi bukankah hidup kita nak cari pahala? Kita pergi dapat pahala, tak pergi pun dapat pahala. Tapi kalau kita melawan perintah tadi, menyebabkan kemudaratan, lebih mudah berluasa mendatangkan dosa. Apa makna? Sebab itulah empat perkara yang telah disebutkan tadi itu dalam bab urusan ibadah, dosa, pahala ibadah, fadilat. Suatu Allah Ta'ala Maha Murah, Pemurah, ihsan, kasih sayang dia. Yang keduanya, ganjaran pahala bermula dengan niat. Yang ketiganya, hati kita tadi itu selagi mana jaga mengingati masjid, InsyaAllah tergolong dalam 7 golongan yang disebut oleh Nabi. Dan sepanjang kita mentaati pemerintah, tetap mendapat pahala. Jadi mudah-mudahan bagi mereka yang mungkin bersedih mendengar sedikit tazkirah ini, dah ringanlah ataupun berkuranganlah sedih dia. Kita memahami, kita beramal, beribadah bukan dengan semangat, bukan dengan emosi, tapi dengan ilmu, dengan panduan wahyu ilahi. Bagi mereka yang lain-lain juga mungkin boleh mengambil pengajaran ini. Mudah-mudahan selepas daripada ni, apabila larangan tadi itu sudah tiada, suasana sudah kembali baik dan pulih, beransur pulih sebagainya, kita pakak-pakak pergi ramai-ramai pada ni. Jadikan ia satu muhasabah. Sebelum daripada ni mungkin kita tak berapa lazimi ataupun tak berapa acap kali nak pergi. Jadi merasai dalam tempoh larangan ini kita merasa rindu, asyik. Bila selesai saja larangan ni, kita sama-sama pakak ni, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita. InsyaAllah sedikit sebanyak tazkirah yang kita cuba kongsikan sementara kita kuarantin di rumah, supaya tidak berjangkit dan tidak dijangkiti, untuk kita memastikan keadaan beransur pulih dengan segera, kerana kita nak, kalau boleh Allah Ta'ala izinkan kita nanti sambut Ramadan dalam keadaan yang tidak ada kekhawatiran, tidak ada kegusaran terhadap wabak coronavirus atau yang dinamakan COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.